Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baik, apa khabar murid-murid? Okey, cikgu harap kamu semua sihat dan bersedia untuk belajar pada hari ini ya. Baiklah, pada hari ini cikgu nak kamu buka buku teks di halaman 78. Okey. Halaman 78. Nah, kita boleh lihat. Baik, buku teks 78. Okey. Hari ini kita masih lagi dalam tajuk zaman prasejarah. Tapi hari ini kita nak lihat kehidupan manusia zaman prasejarah. Okey, jadi pada akhir pengajaran ini cikgu harap kamu dapat menyatakan kegiatan sosial dan ekonomi zaman prasejarah ni. Apakah yang manusia lakukan pada zaman prasejarah? Baik, dalam tajuk kehidupan manusia di zaman prasejarah ni, kita akan melihat mengenai kegiatan sosial dan ekonomi manusia zaman prasejarah. Okey, dan bagaimana kegiatan ini menjadikan kehidupan mereka semakin baik bagi menghadapi perubahan persekitaran. Baik, kita tengok tajuk kecil yang pertama, iaitu kegiatan sosial zaman prasejarah. Baik, yang pertama, pada zaman Paleolitik, manusia hidup secara nomad dalam kelompok kecil. Manusia tinggal di dalam gua dan manusia mahir menggunakan api untuk menghalau haiwan buas. Dia ialah pada zaman Paleolitik, zaman awal prasejarah. Jadi kita lihat seterusnya zaman Mesolitik. Pada zaman ini manusia hidup secara nomad dalam kelompok kecil. Mungkin ada beberapa keluarga saja yang tinggal di situ. Mereka masih lagi tinggal di dalam gua ataupun pesisir pantai ataupun muara sungai. Ini untuk memudahkan mereka mencari bekalan makanan. Okey, baik. Seterusnya kita lihat zaman Neolitik. Pada zaman ini manusia hidup menetap dalam kelompok yang besar. Mereka sudah mula hidup bermasyarakat. Membina pertempatan di lembah sungai dan pesisir pantai. Ini adalah untuk kemudahan manusia pada zaman itu, seperti menjadikan sungai sebagai sumber makanan, minuman. Sungai juga dijadikan salah satu jalan ataupun mereka menggunakan perahu untuk pengangkutan. Okey. Baiklah, seterusnya kegiatan sosial mereka pada zaman logam. Itu mereka hidup dengan cara menetap dalam kelompok yang lebih besar. Jadi dalam kelompok ini mereka telah ada ataupun melantik ketua. Punya ketua sebagai pemimpin. Mereka mendengar
arahan dari ketua. Okey, dan mengamalkan adat dan upacara yang tersusun. Okey, jadi bila ada kematian ataupun uh, majlis-majlis tertentu, mereka sudah pandai menyusun uh, bagaimana hendak meng uh, menyelesaikan perkara tersebut. Itu mungkin ada kematian, mereka sudah ada upacara mereka sendiri, dan juga kenduri ataupun perkahwinan ke adat-adat perkahwinan mereka. Baik, tadi cikgu ada menyebut tentang hidup secara nomad. Apakah yang dimaksudkan hidup secara nomad? Kita lihat di sini ada penerangan tentang perkataan nomad. Nomad bermaksud kumpulan masyarakat yang selalu berpindah randah dari satu tempat ke tempat lain. Okey. Jadi manusia ni sentiasa berubah. Kehidupan sosial mereka, cara mereka bergaul tu sentiasa berubah dari zaman Paleolitik hinggalah ke zaman logam. Zaman Paleolitik mungkin satu keluarga tinggal di satu kawasan dan tidak bercampur dengan keluarga yang lain. Okey. Lepas tu lama-kelamaan mereka hidup secara bermasyarakat. Okey, sekarang itu mengenai sosial ataupun hubungan mereka sesama mereka pada zaman-zaman tersebut. Okey. Jadi sekarang kita lihat bagaimana pula mereka mengendalikan ekonomi. Okey, kamu boleh lihat pada muka surat 79. Kegiatan ekonomi zaman prasejarah. Okey, pada zaman Paleolitik, manusia menggunakan peralatan daripada batu untuk memburu haiwan. Mereka juga mengutip hasil hutan dan memburu haiwan. Pada zaman ini, mereka tidak pandai lagi berjual beli. Mereka hanya berkongsi makanan sesama mereka. Ini disebabkan mereka hidup dalam kumpulan yang kecil. Jadi makanan tu cukup untuk dikongsikan. Okey. Baik, seterusnya pada zaman Mesolitik, manusia menggunakan peralatan daripada batu yang lebih baik buatannya. Contoh seperti kita lihat dalam gambar. Okey. Mereka menajamkan kayu untuk menangkap ikan di sungai ataupun di tasik. Seterusnya, manusia juga pandai mengutip hasil hutan, memburu haiwan dan menangkap ikan. Jadi hasil hutan ni, kalau kita lihat pada zaman dahulu, hutan belum dimiliki oleh sesiapa. Jadi manusia bebas untuk bergerak dan mengambil hasil-hasil hutan seperti buah-buahan yang ada dalam hutan. Okey. Dan belum ada lagi yang mengaku tanah tu ataupun kawasan hutan tersebut mereka yang punya. Jadi sesiapa pun bebas mengambil hasil hutan tersebut. Jadi seterusnya
Pengkongsian makanan masih berlaku. Ini kerana kelompok mereka masih kecil. Okey, kelompok penduduk di sesuatu tempat tu masih kecil. Mereka masih lagi mengamalkan sikap berkongsi makanan. Baik, seterusnya pada zaman Neolitik, mereka menggunakan peralatan daripada batu yang lebih kemas, dilicinkan dan mempunyai pelbagai fungsi. Jadi batu dilicinkan, ada yang dijadikan sebagai alat pemotong, ada dijadikan alat penumbuk. Okey. Jadi pada zaman Neolitik ni manusia sudah pandai bercucuk tanam, menangkap ikan, menternak haiwan dan menghasilkan tembikar tanah. Okey. Jadi pada zaman ni mereka sudah pandai menternak haiwan yang boleh dimakan. Baik. Seterusnya mereka menjalankan aktiviti perdagangan secara tukar barang dan pengkhususan kerja. Okey, contoh macam kita lihat dalam gambar, nelayan, kita boleh panggil nelayan lah, bertukar barangan dengan petani ataupun pekebun. Okey, antara ikan dan sayuran. Ini juga kita panggil sebagai sistem barter. Bertukar barangan secara suka sama suka. Jadi setiap manusia ni tidak lagi berkongsi makanan yang sama. Mereka boleh bertukar-tukar makanan. Jadi ada yang boleh makan sayur, ada boleh makan ikan, ada boleh makan haiwan ternakan, seperti lembu, kambing dan sebagainya. Okey. Jadi seterusnya pada zaman logam, manusia sudah menggunakan peralatan yang diperbuat daripada logam. Contoh besi. Manusia sudah pandai buat pisau, kapak, golok ataupun parang. Jadi mereka menggunakan alatan tersebut. Dan pada zaman ini perdagangan dan pelayaran menjadi aktiviti utama. Jadi manusia dah pandai buat kapal. Okey, jadi mereka boleh berlayar ke mana yang mereka nak pergi. Okey, seterusnya aktiviti perdagangan secara tukar barang semakin berkembang. Jadi ada yang bertukar secara besar-besaran. Buah-buahan daripada hasil hutan ditukar dengan makanan laut, ada yang haiwan ternakan, tapi dalam bentuk yang lebih banyak. Okey. Dan pada zaman logam ini mereka menjalinkan hubungan dengan kerajaan luar. Kerana mereka sudah pandai berlayar, mereka akan berjumpa dengan banyak kerajaan luar di sana. Jadi mereka ada lagi sistem bertukar barang di situ. Okey, barang yang tidak ada di tempat mereka, mereka tukar dengan barang yang mereka bawa, dan mereka membawa balik barangan tersebut ke tempat mereka untuk digunakan. Okey. Jadi perubahan dan kesinambungan zaman prasejarah membawa kesan yang besar dalam kehidupan manusia.
Manusia prasejarah bijak dan kreatif menggunakan sumber alam untuk meneruskan kehidupan. Sebenarnya bukan manusia pada zaman prasejarah saja. Pada zaman kita pun kita lebih kreatif untuk mendapatkan makanan. Okey. Jadi kalau kita nak bandingkan, banyak perubahan yang berlaku dari segi sosial dan ekonomi. Ya. Macam zaman dahulu mereka menghasilkan ataupun mengusahakan kegiatan mereka masing-masing. Sekarang pada zaman sekarang, bila suatu kegiatan itu dihasilkan, dia dihasilkan beramai-ramai dengan cara menggajikan pekerja. Okey. Baik. Itu saja untuk hari ini. Okey, cikgu harap kamu dapat memahami ciri kehidupan manusia pada zaman prasejarah. Baik, sebagai tugasan untuk hari ini, cikgu nak kamu buat peta bulatan. Buat peta bulatan untuk tajuk kegiatan sosial zaman prasejarah. Okey. Baik, bagi yang belum tahu bagaimana untuk membuat peta bulatan tersebut, kamu boleh tengok tajuk pendidikan abad ke-21. Okey, cari peta bulatan. Kamu tengok dalam Google, kamu type dekat Google. Okey, peta bulatan. Kamu akan jumpa peta tersebut, satu bulatan besar dan di tengahnya bulatan kecil untuk dituliskan tajuk. Dalam bulatan kecil tu kamu tulis kegiatan sosial zaman prasejarah. Dan seterusnya di dalam bulatan yang besar tu kamu tulis ringkasan apakah kegiatan yang kamu faham pada zaman Paleolitik hinggalah zaman logam. Okey. Seterusnya cari kata kunci dia. Cari kata kunci. Okey, contoh zaman Paleolitik ni kehidupan sosial mereka hidup secara nomad. Tulis tinggal dalam gua. Mahir menggunakan api ataupun sudah pandai menghasilkan api. Okey, itu contoh Okey. Dan seterusnya untuk tajuk kegiatan ekonomi zaman prasejarah pun kamu buat dalam bentuk peta bulatan. Okey. Okey, cikgu harap kamu semua dapat menyiapkan aktiviti untuk hari ini. Okey. Jadi sekian, itu saja yang dapat cikgu kongsikan bersama pada hari ini. Semoga kamu semua dalam keadaan sihat, sentiasa menjaga SOP dengan mencuci tangan menggunakan sabun ataupun hand sanitizer, menjaga penjarakan sosial, tidak keluar rumah, jika tidak ada perkara yang penting, jangan keluar rumah, supaya kita dapat sama-sama memutuskan rangkaian COVID-19 ni dan kita akan dapat kembali bersekolah seperti biasa. Okey. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh dan selamat sejahtera.